Selamat sejahtera, kami dari kumpulan 8 ingin membentangkan kajian kumpulan kami yang bertajuk punca-punca berlaku bencana banjir serta tindakan-tindakan yang perlu diambil bagi mengatasi bencana banjir. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Chen Su-yi, Lau Su-jie, Leung Su-yi, Loh Guang-wei, Ngo Jia-xin, Huang Jia-xuan, Dai Wei-hong, Tan Tian-chai, Im Ji-ho, dan Yong Li-heng. Sekarang saya akan membentangkan pengenalan. Banjir adalah bencana alam yang umum terjadi akibat jumlah air yang berlebihan membanjiri kawasan kering. Jenis banjir meliputi banjir kilat, banjir sungai, banjir pantai dan banjir monsun yang disebabkan oleh faktor seperti hujan lebat, pencairan salji cepat, lonjakan ribut siklon tropika dan tsunami. Banjir dapat terjadi secara cepat atau beransur-ansur dan memiliki potensi kerosakan yang luas, termasuklah kehilangan nyawa, kerosakan harta benda dan infrastruktur kritis. Di Malaysia, banjir merupakan masalah umum kerana negara ini terletak di kawasan tropika dan menerima curah hujan yang tinggi. Faktor manusia yang menyebabkan banjir seperti pembandaran dan penebangan hutan. Ia merupakan penyebab utama terjadinya banjir di Malaysia kerana mengurangi penyerapan air tanah dan mempengaruhi aliran air permukaan. Nama saya adalah Ngo Jia-xuan. Saya ingin membentangkan objektif kajian dalam kerja khusus tersebut. Pertama adalah untuk mengenal pasti punca-punca utama yang menyebabkan bencana banjir berlaku. Yang faktor pertama adalah curah hujan yang tinggi. Seterusnya adalah penggundulan hutan, kekurangan sistem peparitan yang sempurna dan topografi. Objektif kajian yang kedua adalah untuk mengaji kesan-kesan yang disebabkan oleh bencana banjir terhadap kehidupan manusia dan alam sekitar. Yang pertama adalah risiko untuk lemas akibat banjir, kecederaan kecil serta jangkitan, penyakit bawaan air, kemusnahan harta benda penduduk dan menimbulkan banyak kerugian dalam bidang pertanian. Objektif kajian ketiga adalah untuk memastikan tindakan-tindakan yang diambil bagi mengatasi bencana banjir dan mengenal pasti tentang strategi yang terbaik dalam menangani bencana banjir, iaitu meningkatkan sistem peringkatan dini dan membangunkan infrastruktur yang tahan banjir. Seterusnya adalah menyediakan tempat pengungsian yang aman dan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, peningkatan penelitian dan pengembangan. Seterusnya adalah peningkatan kerjasama antara lembaga dan antara negara. Bahagian seterusnya diserahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Salam sejahtera semua, nama saya Loh Guang Wei dengan nombor metrik AP210099 akan membentangkan isu semasa dan cabaran bagi kajian ini. Isu semasa yang pertama adalah perubahan iklim. Pada masa kini, perubahan iklim global mempengaruhi pola cuaca di seluruh dunia termasuk Malaysia. Peningkatan suhu global menyebabkan peningkatan intensitas hujan dan fenomena cuaca ekstrim. Akibatnya, banjir menjadi lebih sering dan lebih parah di beberapa kawasan di Malaysia. Perubahan iklim boleh berlaku disebabkan proses semula jadi dalaman bumi dan juga aktiviti manusia secara langsung dan tidak langsung yang memberi kesan terhadap atmosfera bumi. Oleh itu, kerajaan memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan dasar perubahan iklim negara bagi menghadapi cabaran perubahan iklim secara menyeluruh dan bersepadu. Salam sejahtera, nama saya Yong Li-heng. Sekarang saya akan menjelaskan isu dan cabaran kedua, iaitu pembangunan tanpa sembatan. Pada era globalisasi ini, kepesatan pertumbuhan penduduk telah menggalakkan pembangunan tanpa sembatan untuk memenuhi permintaan masyarakat dan akhirnya mendatangkan suatu kesan negatif terhadap alam sekitar, iaitu banjir. Selain itu, pemindahan orang luar bandar ke bandar juga menyumbangkan kepada pembangunan tanpa sembatan. Pembangunan kawasan perumahan yang luas telah menalangkan kemasukan air hujan ke tanah dengan bangunan dan konkrit, tetapi mengalir ke dalam sungai atau saluran air dan akan meningkatkan risiko banjir apabila hujan lebat berlaku. Di samping itu, aktiviti perhutanan bagi pembangunan infrastruktur yang tidak terkawal di tepi sungai telah meningkatkan harisan sungai yang akan mencetekkan dasar sungai atau menghalang aliran air, dan keadaan ini telah memudahkan banjir untuk berlaku. Isu semasa dan cabaran yang ketiga adalah kelemahan dalam pengurusan bencana banjir. Perdana Menteri mengatakan bahawa pengawalan bencana banjir merupakan satu perkara yang mencabar. Beliau mengatakan bahawa kerjasama rapat berbagai pihak seperti kerajaan negeri,
dan pihak berkuasa tempatan adalah penting. Kelemahan perintah dan kawalan dengan ketiadaan agensi pengurusan bencana negara di negeri dan daerah merupakan kekangan untuk menyelaraskan tindakan pengurusan banjir. Selain itu, kelemahan dari sudut pengurusan maklumat dalam pengurusan bencana kerana pengurusan bencana negara masih mengamalkan keadaan pengumpulan maklumat secara konvensional. Oleh itu, hal ini adalah penting untuk mempercepatkan penyaluran maklumat kepada agensi-agensi dan mangsa-mangsa banjir. Salam sejahtera semua, nama saya Lau Shujie. Saya akan membentangkan bahagian kesimpulan. Tuntasnya, bencana banjir merupakan satu keadaan di mana air menenggelami sesuatu kawasan. Ia terbahagi kepada beberapa jenis seperti banjir kilat, banjir sungai, banjir pantai dan banjir monsun. Peningkatan dalam prestasi dan kecekapan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Banjir di 3 peringkat iaitu JPBP, JPBN dan JPBD adalah penting semasa berada dalam keadaan semasa dan selepas banjir besar yang melanda di Malaysia. Antara punca berlakunya banjir ialah curah hujan yang tinggi, pengundulan hutan, kekurangan sistem peparitan yang sempurna dan topografi. Selain itu, bencana banjir telah membawa beberapa kesan buruk terhadap manusia dan alam sekitar. Antaranya termasuklah resiko untuk lemas akibat banjir, kecederaan kecil serta jangkitan, penyakit bawaan air, kerugian dalam bidang pertanian serta kemusnahan harta benda penduduk. Antara usaha yang boleh dilakukan dan dilaksanakan ialah meningkatkan sistem peringatan dini, membangun infrastruktur yang tahan banjir, menyediakan tempat pengungsian yang aman, pendekatan holistik dan berkelanjutan, peningkatan penelitian dan pengembangan serta peningkatan kerjasama antar lembaga dan antar negara. Konklusinya, pelbagai pihak haruslah memainkan peranan penting bagi mengatasi dan mengurangkan bencana banjir daripada terus berlaku di negara kita. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat. Itu sahaja daripada saya dan sekian terima kasih.